Assalamualaikum, nama saya Muhammad Daniel Aikal bin Rosmani dan Muhammad Aiman Afam bin Aziz Asrar. kami akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ia mempunyai 4 langkah yang perlu dipatuhi dari segi pemerintah dan juga rakyat. Mari kita pergi ke langkah yang pertama. Okey baik, langkah yang pertama ialah kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Dalam hal ni, pemerintah dan rakyat memainkan peranan yang penting dengan bekerjasama untuk mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi. Baik, dari segi pemerintah pula, pemerintah hendaklah mewujudkan pentadbiran yang cekap. Selain itu, mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran negara. Ini bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar dan tiada masalah yang berlaku. Seterusnya, pemerintah perlulah memastikan agihan sumber kekayaan negara diagihkan secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Ini kerana supaya tak nak berat sebelah lah. Dia asing-asingkan mengikut keadilan yang betul. Akhir sekali, pemerintah perlulah melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Maksudnya, pemerintah hendaklah tidak membuat undang-undang sesuka hati tanpa pengetahuan orang lain. Oleh itu, pemerintah perlulah membuat undang-undang berdasarkan perlembagaan yang telah ditetapkan. Dari segi rakyat pula, perlulah memberikan kesertaan kepada raja dan negara. Ini kerana sebagai rakyat, kita hendaklah tunjuk setia kepada raja dan negara. Selain itu, rakyat perlulah menyokong segala usaha dan dasar kerajaan. Dengan menyokong, ia dapat mewujudkan kestabilan politik. Seterusnya, rakyat perlulah memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua. Dengan agihan kekayaan negara, rakyat perlulah bekerjasama supaya agihan tersebut dapat dinikmati oleh semua kaum. Akhir sekali, rakyat perlulah mematuhi undang-undang negara. Ini kerana sebagai rakyat, kita hendaklah mematuhi undang-undang supaya nak mengelakkan daripada pergaduhan dan mengekalkan kemakmuran negara. Kita pergi ke langkah yang kedua. Langkah kedua ialah mengekalkan perpaduan kaum. Dalam hal ini, pemerintah dan rakyat perlulah berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum tersebut. Oleh itu, marilah kita membincangkan tentang perkara yang perlu dilakukan oleh kedua-dua pihak ini. Baiklah, kita tengok perkara yang pemerintah perlu lakukan untuk mengekalkan perpaduan kaum. Yang pertama ialah mengubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Terusnya, memastikan kebersamaan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Selain itu, merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Dan akhir sekali, memperuntukkan pembelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Semua perkara ini ialah perkara yang pemerintah harus lakukan bagi mengekalkan perpaduan kaum. Mari pula kita tengok peranan rakyat pula untuk mengekalkan perpaduan kaum. Yang pertama ialah menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Yang seterusnya, memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Sebab dalam satu Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan sebagai rakyat, kita perlu menghormati kesemua kaum yang ada di negara ini. Yang ketiga, mengamalkan semangat pengkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Dalam hal ini, rakyat dapat memahami erti sifat patriotisme
dan perlu mendalamkan lagi sifat tersebut. Akhir sekali, masyarakat perlu melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Semua perkara ini, pemerintah dan rakyat perlulah memainkan peranan bagi mengekalkan kedaulatan dan kemakmuran dalam negara ini. Okey, baiklah. Marilah kita pergi ke langkah yang ketiga, iaitu memupuk semangat patriotisme. Bagi yang tidak tahu, patriotisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Jadi, marilah kita membincangkan tentang peranan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan rakyat dalam memupuk semangat patriotisme. Bagi pemerintah perlulah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan bagi menimbulkan kecintaan terhadap negara. Yang kedua, pemerintah perlulah mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah, supaya apabila subjek sejarah dikelaskan sebagai pelajaran teras, murid akan dapat memahami dan dapat dididik supaya hormat dan peka terhadap sejarah negara ini. Yang ketiga, pemerintah perlulah menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana supaya dalam kalangan masyarakat dapat memupuk semangat patriotisme melalui pelbagai media. Akhir sekali, pemerintah hendaklah memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan dan jalan. Bagi rakyat pula, rakyat seharusnya menghormati lambang negara. Contohnya bendera Jalur Gemilang, Jata Negara dan lagu Negaraku. Selain itu, rakyat perlu menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Yang ketiga pula, rakyat perlulah meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan, tidak kisah dari bidang apapun, contohnya dari bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Ini dapat membuktikan bahawa kita berjasa kepada negara dan dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Dan akhir sekali, rakyat perlulah menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jadi itulah perkara yang pemerintah dan rakyat harus lakukan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan akhir sekali kita akan lihat langkah mengukuhkan pertahanan negara. Dan di sini kita dapat lihat bahawa pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam hal ini. Pertama, kita lihat dahulu peranan pemerintah, iaitu mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Dan yang kedua, pemerintah haruslah mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Contohnya negara serantau seperti Indonesia, Thailand dan Singapura. Contoh negara antarabangsa pula seperti Amerika Syarikat ataupun Rusia. Dan yang ketiga ialah memodernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Yang amat penting kerana pertahanan negara memerlukan bahan sokongan yang mudah bagi mengukuhkan lagi pertahanan negara. Dan akhir sekali, pemerintah perlulah memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Jadi ini adalah peranan yang perlu dilakukan oleh pemerintah bagi mengukuhkan pertahanan negara. Dan kita lihat pula peranan yang perlu dilakukan oleh rakyat. Yang pertama ialah rakyat perlulah peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya memberi maklumat tentang pencerobohan sepadan negara. Dan yang kedua pula ialah mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Maksudnya rakyat perlulah tidak bekerjasama dengan orang luar kerana tidak mahu mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Ketiga pula ialah menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan untuk mempertahankan negara kerana pertahanan negara memerlukan lagi sokongan bagi mengukuhkan lagi pertahanan negara. Dan akhir sekali, rakyat mestilah sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara.